Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah, edisi Sabtu 12 Ogos 2023. Kerajaan negeri menghargai sumbangan sektor perniagaan dalam program kempen pemuliharaan hidupan liar terlindung seperti Beruang Madu Borneo bersama Jabatan Hidupan Liar Sabah. Menerusi program ini juga, kerajaan dan rakyat turut mendapat manfaat dari aspek ekonomi terutama dalam sektor pelancongan. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jenisten Bangkwe berkata ia dapat dilihat menerusi kehadiran pelancong ke negeri ini untuk melihat sendiri pusat pemeliharaan beruang madu Borneo sekaligus memupuk kesedaran komuniti untuk mempertahan dan melindungi hidupan liar ini daripada terancam. Saya rasa akan memberi kesedaran kepada masyarakat. Itu yang lebih penting. Adopting it is one thing, but through this campaign, it will help create awareness among the general public about the importance of protecting our sunbear. And not just sunbear, but any protected animals. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan kempen Sayangi Beruang Madu di Kota Kinabalu. Sementara itu, Timbalan Pengarah Jabatan Hidupan Liar Sabah Roland Oliver Neun berkata, beruang madu Borneo antara spesies haiwan liar yang dilindungi selain 12 spesies lain yang tidak boleh dipelihara, diganggu dan diambil dari habitat semula jadinya. Memiliki haiwan berkenaan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Sekiranya yang menyalahi undang-undang ini memang denda, betul dia punya penalti amat tinggilah. Penjara maksimum sampai 5 tahun dan denda hingga 250,000. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2023 yang masuk hari ke-7 semalam berada di daerah Keningau. Para peserta konvoi turut melawat tapak bersejarah pembentukan Malaysia 1963 yang terletak di perkarangan luar Muzium Warisan Keningau. Ketibaan mereka disambut Timbalan Kota Menteri yang juga Ahli Parlimen Keningau Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, Adun Bingkor merangkap Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Liawan serta pemimpin adat. Bercakap kepada pemberita, Datuk Dr. Jeffrey berkata, lawatan ke tapak bersejarah ini amat penting bagi memperingati pembentukan Malaysia. Kita berada di Batu Sumpah kerana ini adalah satu monumen yang terpahat di batu, mengingatkan kita bila mana Malaysia ditubuhkan, antara syarat-syaratnya adalah yang tertulis di Batu Sumpah. Sementara itu, Dato' Robert melihat Kembara Merdeka ini antara platform terbaik menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan. Semangat Kembara ini adalah untuk menyemarakan Hari Kebangsaan yang kita adakan pada setiap tahun, iaitu pada 31 Ogos. Jadi program seperti ini adalah program yang sangat baik supaya kita dapat membawa semangat ini kepada semua anak-anak kita di peringkat kampung. Selepas melawat tapak bersejarah berkenaan, konvoi KMJG 2023 diteruskan ke Kolej Vokasional Keningau, Sekolah Menengah Ken Hua, Komuniti Madani Kampung Padang Tembak, Keningau dan Hospital Keningau. Peserta konvoi juga melawat wad bersalin di Hospital Keningau yang menyaksikan penyampaian bakul makanan dan wang tunai serta peralatan ujian saringan COVID-19 sumbangan Chinese Chamber of Commerce Keningau. Terdahulu, peserta konvoi KMJG turut menyantuni penjawat awam negeri dan persekutuan di Rumah Persekutuan Keningau dan pejabat daerah Keningau. Ia antara lain bertujuan menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan. Dengan Kembara Merdeka akan beri semangat kepada penjawat-penjawat awam untuk sentiasa mengagungkan Hari Kemerdekaan dan juga semoga sentiasa semangat itu disemarakkan. Terima kasih kepada tim konvoi Kembara Merdeka untuk menjadikan Rumah Persekutuan Keningau ini menjadi salah satu pit stop mereka untuk menyemarakkan lagi Bulan Kebangsaan kita pada tahun ini. Jadi kita mengharapkan agar negara kita sentiasa makmur, agar kita terus aman di bawah kepimpinan kita yang ada sekarang.
Selepas Keningau, KMJG 2023 akan meneruskan perjalanan ke daerah Tambunan, Tenum dan Kesindumin sepitang. Jalan Gaya atau lebih dikenali sebagai Gaya Street merupakan antara kawasan perniagaan sektor tidak formal di Bandaraya Kota Kinabalu yang menjadi tumpuan ramai pada setiap hari Ahad. Keistimewaan kawasan tersebut terletak pada tamu mingguannya yang berupaya menggamit kehadiran pengunjung dari dalam dan luar negara. Wartawan Iswadiman Syamsuddin yang meninjau suasana tamu mingguan Jalan Gaya baru-baru ini ada laporannya. Dianggap sebagai jantung ekonomi peniaga kecil, tamu Jalan Gaya ini mula dikerumuni pengunjung seawal 6 pagi. Beroperasi pada setiap hari Minggu, kawasan ini merupakan antara lokasi wajib dikunjungi pelancong. Dikelilingi deretan kedai, kawasan yang dibina pada tahun 1902 ini dahulunya dikenali sebagai Jalan Bon. Terletak di bawah tadbiran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK. Tamu Jalan Gaya menawarkan pelbagai jenis produk. Namakan saja, hampir semua barangan ada di sini. Sambil menyelam, minum air. Selepas penat berjalan, pengunjung boleh mencuba perkhidmatan urutan oleh orang kurang upaya OKU penglihatan sambil dihiburkan dengan persembahan baskes. Tamu ini pernah sunyi semasa penularan COVID-19, namun ia kini kembali meriah menjana pendapatan peniaga. Berhadapan krisis keuangan global, ekonomi merundum, rakyat terpaksa akur untuk meneruskan kelangsungan hidup. Di Kota Kinabalu, antara kawasan yang menjadi tumpuan untuk menambah pendapatan dan mendapatkan barangan keperluan dengan harga yang berpatutan adalah di Gaya Street ataupun Jalan Gaya. Walaupun kenaikan harga barang tidak dapat dielakkan, namun para peniaga mengakui pengunjung memahami situasi semasa kerana harga yang ditawarkan masih berpatutan. Alhamdulillah lah, selepas COVID ni macam stabil baliklah perniagaan kita sekarang. Pendapatan tu alhamdulillah juga lah. Mula meningkat, pelancong pun mula ramai. Dia start slow lah. Mula kepada China, terus Korea, pelancong luar negara juga masuklah. Sementara itu, beberapa pelancong yang ditemui menyatakan rasa gembira kerana berpeluang mengunjungi tamu Jalan Gaya ini dan mendapatkan pelbagai barangan pada harga mampu milik. This market, she's the first time I come before. And a lot of things. And after 3 years, the COVID-19, a little bit difference. But I enjoy the market. Memang murah. Banding dengan punya tempat sini memang murah. Lagi kita minta kurang, dia orang boleh kurang lagi barang satu-satu barang. Semoga kaedah pemasaran melalui tamu mingguan seperti ini diteruskan kerana keunikannya turut menggambarkan budaya masyarakat tempatan. Laporan Iswadiman Syamsuddin, RTM. Lebih 40 kertas penyelidikan daripada para penyelidik pelbagai bidang seluruh negara dibentangkan sempena Persidangan Nasional Borneo 2023 yang melibatkan hasil penyelidikan dalam pelbagai bidang antaranya kejuruteraan awam, elektrik, pertanian dan pelancongan. Menurut Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi PRI Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK, Dr. Yam Chow Mei berkata, persidangan ini diadakan antara lain bertujuan memperkasa bidang penyelidikan dan inovasi di negeri ini. Dalam masa sama, berharap hasil produk penyelidikan dapat diaplikasi masyarakat dan digunapakai institut pendidikan. Yang paling utama adalah kita cuba nak memperkasakan penyelidikan dan juga inovasi di kalangan warga politeknik dan juga kolej komuniti, terutamanya di negeri Sabah, supaya mereka berani ke hadapan
membentangkan ataupun mempamerkan, mengenengahkan inovasi dan penyelidikan mereka untuk dicapai oleh semua masyarakat, dan seterusnya kita berharaplah supaya kertas penyelidikan ataupun hasil-hasil penyelidikan mereka ini dapat dikembalikan kepada masyarakat. Dr. Ria menyatakan demikian selepas majlis penutupan persidangan tersebut di Beaufort. Persidangan ini merupakan anjuran bersama Kolej Komuniti Beaufort, Politeknik, Kolej Komuniti Zon Sabah dan Pusat Penyelidikan dan Inovasi JPPKK. Umat Islam diingatkan supaya mencanai diri dengan adab dan kesantunan dalam mendalami ilmu duniawi dan ukrawi. Pensyarah kanan Universiti Malaysia Sabah UMS, Ustaz Dr. Zaifuddin Mat Rasib berkata, adab dan ilmu perlu seiring untuk melahirkan masyarakat bertamadun. Beliau menyatakan demikian dalam ceramahnya sempena Forum Anjung At-Taqwa bertajuk Adab versus Ilmu sempena sambutan Jubli Emas SMK Menumbuk di Dewan SMK Menumbuk, Kuala Penyu. Sementara itu, Pegawai Agama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Ustaz Rani Abdul Rahman menekankan pentingnya ilmu sehingga disebut 744 kali dalam Al-Quran. Konsep ilmu pelita hidup merupakan elemen penting dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup umat Islam. Forum Anjuran Bersama RTM Sabah dengan Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim Negeri Sabah ini yang disiarkan secara langsung di Sabah FM dikendalikan moderator Ustaz Ramli Daud daripada Yadim Sabah. Sekian perkembangan dalam Berita Pagi Sabah, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Saya Nur Hazimah Radik, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum. Terima kasih tak semimon. Setia bersama RTM Sabah. 你是我们的动力，你是我们的灵感。Kami patuhi amuan. Ia akan Okay, mic check 1, 2, let's go. You know what it is. Yang sahih paling laris, update tanpa halangan baris, bengkok kami garis. Setiap halaman akhbar, siang dan malam full bar. Bila bangun pagi radio kami kan bertanya kabar. Apa kabar? Jangan gusar, harimu pastikan bersinar. Salam kami rakam, RTM pilihan. Unggul tanpa sempadan, always be number one. You are the inspiration.